Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Jadi hari ini cikgu akan mengajar matematik. Kita akan teruskan dengan tajuk tambah pecahan. Okey, sedia semua? Okey. Dekat papan putih ni, cikgu ada sediakan 6 contoh soalan. Cikgu akan pergi satu persatu dan kita akan tengok cara untuk selesaikan tambah pecahan ni dengan cara yang mudah, insya-Allah. Jadi kita akan pergi dulu kepada nombor 1. Okey. Apa yang perlu kamu buat kalau kamu nampak tambah pecahan? Yang pertama, kamu perlu tengok dia punya penyebut. Apa yang pertama? Tengok dia punya angka penyebut. Ni, 5 untuk pecahan yang pertama, 1/5. Jadi angka penyebut yang kita nak tengok 5. Tambah dengan 2/5. Angka penyebut yang kita tengok 5. Jadi kita kena tahu sama ada sama ataupun tidak. Untuk tambah yang pertama dengan tambah yang kedua ni, angka penyebutnya sama ataupun tidak. Okey. Kalau sama, apa yang perlu kamu buat? Kalau sama, kamu boleh tambahkan sahaja pengangkanya. Okey. Faham? Okey, tak faham tak apa. Cikgu akan tunjuk contoh dekat papan putih ni dan cikgu akan tunjuk 2 kaedah. Cikgu akan tunjuk 2 kaedah. Kaedah yang pertama. Okey, kalau kamu dapat dia punya ni penyebut ini sama. Okey, kamu boleh gunakan kaedah yang pertama dengan cara melukis. Kamu melukis pecahan. Jadi, kamu nak lukis pecahan tu nak guna nombor berapa? Kamu perlu tengok pada penyebut dia ni juga. Penyebut dia kalau dia cakap 22 ni 5, jadi kamu lukis 5 dia punya bahagian. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kamu bahagikan 5 bahagian yang sama besarlah. Kamu bahagikan 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boleh? Kalau kamu nampak dia punya penyebut angka 5, jadi kamu lukiskan satu lukisan yang dibahagikan kepada 5 bahagian. Bukan kamu lukis 2 lukisan, kamu hanya lukis satu sahaja 5 bahagian tu. Okey, seterusnya apa yang perlu kamu buat? Kamu lorekkan kamu punya pecahan, nilai pecahan yang tambah pertama dan tambah kedua. Okey, tengok. Untuk tambah pertama, 1/5. Jadi kamu perlu lorekkan satu bahagian sahaja. Betul? 1 daripada 5. Jadi kamu lorekkan satu bahagian. Okey, kamu tengok pula tambah yang kedua. Tambah yang kedua dia kata 2/5. Jadi kamu perlu lorekkan 2 bahagian, iaitu 2 daripada 5. Kamu sambung kat sebelah dia 2 bahagian. 1 bahagian dan 2 bahagian. Okey. Kemudian apa yang perlu kamu buat? Ya, kamu tambahkan sahaja semua bahagian yang kamu dah lorek. Warna merah dan warna biru. Jadi, kamu kira berapa yang kamu dah lorek? 1, 2, 3. Kamu dah lorek 3. Merah pula. Kamu dah lorek 3 bahagian daripada keseluruhannya ada 5. Jadi, 3/5. Boleh faham? Senang tak untuk kaedah yang pertama ni? Kaedah melukis. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada kaedah yang seterusnya. Kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni pun senang juga. Okey. Kamu perlu buat apa
untuk kaedah yang kedua ni, yang pertama kamu salin dulu dia punya soalan. 1/5 tambah 2/5. Okey. Jadi sama dengan berapa? Okey, ingat apa yang perlu kamu tengok untuk buat tambah pecahan. Yang pertama, mesti wajib kamu tengok dia punya penyebut. Kalau penyebut dia sama, apa yang kamu boleh buat, kamu terus tambah je pengangka dia. 1 dengan 2 ni, tambah sahaja. 1 tambah 2. Senang. Jadi, kemudian lepas kamu tambahkan pengangka, penyebut kamu salin sahaja. Macam mana? Tengok. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, kita tambah sahaja dia punya pengangka. Jadi, 3 per penyebut ni kamu salin sahaja. Kamu salin sahaja penyebut dia. Sebab dia dua-dua penyebut yang sama. Jadi, jawapan kita 3/5. Nampak? Mudah? Kalau penyebutnya sama, pengangka kita tambah sahaja. 1 tambah 2 iaitu 3. Senang? Boleh faham? Okey, bagus. Kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. Okey, kita buat guna kaedah yang kedua. Boleh? Lepas ni semua contoh cikgu tak guna kaedah yang pertama. Cikgu tunjuk kaedah yang kedua. Tapi kalau kamu lebih suka untuk kaedah yang pertama, kamu boleh guna kaedah melukis tu. Boleh? Okey. Jadi, apa yang boleh kamu buat untuk soalan yang kedua? Kamu tengok dia punya penyebut. Penyebutnya sama iaitu angka 4. Kalau penyebutnya sama, kita hanya tambahkan. Ya, tambahkan sahaja pengangkanya. Kita salin dulu soalan. 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2/4. Penyebut bawah ni kena tambah tak? Tak perlu. Hanya salin sahaja di sebelah. Okey. Sekarang, kamu rasa 2/4 ni jawapan yang terakhir? Dah jawapan dia dah? Okey. Ingat tak sebelum ni kita pernah belajar tajuk mudahkan. Permudahkan. Ingat? Jadi, kalau kamu nampak pengangka dan penyebut dia ada dalam sifir yang sama, kamu perlu permudahkan. Kamu tengok contoh soalan yang pertama. 3 dengan 5 tak ada pun dalam sifir yang sama. Betul? Jadi, untuk yang nombor 2, soalan nombor 2 kita, 2 dengan 4 ni ada dalam sifir yang sama. Tengok, 2 dan 4 ni dalam sifir apa? Dalam sifir 2. Dalam sifir 2 ada 2 dan ada 4. Betul? Ingat lagi cara pemudahkan cikgu ajar yang cikgu ada tunjuk 4 cara tu. Okey, kamu boleh guna cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga dan cara yang keempat. Cara yang pertama, kamu buat macam darab tu. Kamu boleh berapa darab dengan 2 darab dapat 2. Jadi, 1 darab dengan 2. Betul? Berapa darab dengan 2 dapat 4? Jadi, kita ada 2 darab dengan 2 dapat 4. Kemudian, apa yang perlu kamu buat? Kamu masukkan dia punya nombor yang sama. Jadi, jawapan kita 1/2. Ini kaedah yang pertama. Ataupun kamu boleh juga guna kaedah bahagi tu. Kamu dah tahu dia sifir ni sama dalam sifir 2, betul? Jadi, kamu bahagikan saja. 2 ni bahagikan dengan 2. 4 ni kamu bahagikan dengan 2. Betul? Jadi, 2 bahagi 2, kita dapat 1. 4
Boleh? Masih ingat? Okey. Ataupun kamu boleh kalau kamu dah hafal sifir, kamu dah tahu dia sifir untuk sifir apa ni? Dia ada dalam sifir 2. Jadi kamu tahu 1 darab 2, 2 darab 2, 4, 2 darab 2, 4. Jadi jawapan kamu 1/2. Boleh? Ingat, kalau kamu dapat jawapan kat sini yang sifirnya sama, dalam sifir yang sama, kamu perlu permudahkan. Kalau kamu tak permudahkan, kertas 2 tak dapat markah yang penuh. Kamu tak dapat jawapan yang tepat. Boleh faham? Okey. Dah faham nombor 2? Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, kamu perlu tengok apa tadi cikgu cakap? Tengok penyebut. Penyebutnya sama? Ya, cikgu buat penyebutnya sama, iaitu 6. Jadi kalau penyebutnya sama, kita hanya tambah kepada pengangka. Pandai, kita tambah pengangkanya sahaja. Kita salin dulu soalan. Jadi, maaf. Okey, 1 tambah 2 sama dengan 3. 6 ni salah pula. Allahuakbar. Okey, salin je saja, salin sama saja. Maafkan cikgu. Okey, jadi 6 ni perlu tambah? Tak perlu, hanya salin sahaja dia punya penyebut. Jadi jawapan kita 3/6. Pengangka sahaja kita tambah 3/6. 3/6 ni jawapan yang terakhir. Jawapan kita dah? Betul ke ni jawapan kita? Belum. Masih belum jawapan yang tepat. Kita perlu permudahkan. Kenapa? Sebab 3 dan 6 ni ada dalam sifir yang sama. Sifir berapa? Sifir 3. Betul? Ada dalam sifir 3. Okey, kita tengok. Sifir 3, betul? 1, kalau macam cikgu cakap, kamu boleh guna cara darab, ataupun kamu boleh guna cara bahagi, ataupun kamu boleh guna cara masukkan terus macam ni. Okey, jadi cikgu tunjuk cara bahagi. Boleh? Okey. Jadi, kamu dah tahu ada dalam sifir 3, betul? Kamu bahagikan sahaja dua-dua ni kepada 3. 3 bahagi 3. 3 bahagi 3. Ya, 1. 6 bahagi 2. Ya, 2. Betul? Okey, kalau kamu susah untuk faham bahagi, kamu boleh guna darab macam cikgu cakap tadi. Okey, berapa darab 3 dapat 3? Sebab kamu dah tahu kan sifir 3, betul? Jadi berapa darab 3 dapat 3? 1 darab 3. Berapa darab 3 dapat 6? 2 darab 3 dapat 6. Kemudian apa yang perlu kamu buat? Masukkan saja nombor yang sama. Jadi jawapan kamu dapat 1/2. Sama kan dengan cikgu tunjuk tadi yang bahagi? Sama je. Guna kaedah apa-apa pun, dapat jawapan mesti sama. Okey, boleh? Ingat ya, kalau kita jawapan dia masih dalam sifir yang sama, kamu punya jawapan belum habis. Tapi bila dah 1/2 ada dalam sifir yang sama? Tak ada kan? Jadi itulah jawapan terakhir kamu. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi pula kepada soalan yang keempat. Kita tengok. Okey, apa yang perlu kamu buat? Ya, kamu perlu tengok dia punya penyebut. Penyebut dia pun sama. Jadi, kamu teruskan dengan kamu tambah pengangka. 5/9 tambah 2/9 sama dengan 5 tambah 2. 5 tambah 2 tu 7. Per
sahaja nombor 9. Jadi 7/9 ni ada dalam sifir yang sama. Ada tak sifir yang ada 7 ada 9 dalam satu sifir tu? Tak ada, betul? Jadi ini jawapan terakhir kita. Boleh nampak tak? Boleh Boleh faham Daripada soalan 1 pergi kepada soalan 2, pergi kepada soalan 3, pergi kepada soalan 4. Boleh faham setakat ni? Okey, bagus. Jadi kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5 dan 6 kalau kamu perasan kita ada anu. English dia unknown. Okay? Jadi kita ada tempat kosong. Anu ni tempat kosong yang tak tahu berapa nilai dia, tiba-tiba kita dapat jawapan. Itu anu. Okey, ingat lagi kat sekolah kita belajar. Okey. Dalam pecahan pun ada pecahan untuk tambah anu ni. Okey, jadi kita tengok contoh yang nombor 5. Cikgu ada sediakan soalan yang ada anu. Apa yang perlu kamu buat? Apa yang perlu kamu buat? Jadi, kamu boleh tengok sekarang dia punya pecahan tambah yang pertama, nilai penyebut dia 9. Jadi yang tambah yang kedua tak tahu. Anu, nak tambahkan berapa ni? Tiba-tiba ada jawapan. Penyebut pun 9. Betul? Jadi kita ada penyebut yang sama. Apabila penyebut yang sama, macam biasa, apa yang perlu kita buat? Ya, kalau yang sebelum ni kita tambahkan yang atas. Betul? Sekarang kita tak ada nilai tambahan yang kedua. Apa yang perlu kita buat? Kita salin dia punya pengangka. 4 tambah dengan berapa sama dengan 7. 4 tambah dengan berapa dapat 7. Okey, kamu macam biasa kamu dah ada 4. Lepas tu kamu nak tambah lagi berapa untuk dapat 7. Kita dengan cara congakan sahaja. Kamu guna congakan sahaja. 4 tambah 3 dapat 7. Betul tak? 4 tambah 3 dapat 7. Kamu guna congakan sahaja. Jadi, boleh kamu tulis kat sini jawapan dia. 4 pula, maaf. 3 per 9. Boleh? Faham? Ataupun cikgu cakap sebelum ni, kalau dia tambah sama dengan kamu ada ni, dia pergi seberang kepada sama dengan, jadi operasi tolak. Apa-apa yang tambah bila seberang dia punya sama dengan, jadi operasi tolak. Jadi kamu boleh 7 per 9 tolak 4 per 9 sama dengan 7 tolak 4 3. 7 tolak 4 3 per 9. Okey, boleh? Faham? Dua cara dekat sini. Kamu boleh pilih cara kamu nak congak sahaja ataupun kamu nak tolak. Tak payah padam lah kan? Maaf. 3 per 9. Okey, kamu salin je 3 per 9. Okey, ini kalau kamu guna cara tolak. Okey, kamu memang tak belajar lagi tolak. Tapi kalau dia punya penyebut sama, sama je asas dia. Okey, boleh? Okey, jadi kita pergi kepada yang 6. Soalan yang terakhir pun cikgu guna anu. Nampak ya? Soalan cikgu ada anu juga. Jadi kita tengok dia punya penyebut. Penyebut dia sama 8 untuk tambah yang pertama dan jawapan dia ada 8. Sekarang anu, berapa nilai tambah yang kedua ni? Tiba-tiba dapat jawapan 5. Okey, kamu boleh guna kaedah yang pertama. 1, kamu salin saja pengangka, tambah dengan berapa dapat 5.
Kamu boleh congak. 1 dah ada, tiba-tiba dapat 5. Berapa yang kamu perlu tambah lagi dengan 1 untuk dapat 5? Tambah lagi 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Itu kaedah congakan sahaja. Jadi, dekat tengah ni kamu nak tulis apa? 4/8. Tulis 4/8. Bukan tulis nombor 4 sahaja. Kalau kamu tulis angka 4 sahaja, kamu tulis angka 4 macam ni sahaja, jawapan kamu salah. Salah. Faham? Tak boleh tulis 4 sahaja. Kena 4/5. Okey, faham? Jangan rugikan kamu punya jawapan. Jangan buat 4 sahaja. Mesti ada per dia. Sebab soalan kita ada per 8. Nampak? Kita ada penyebut kat sini. Jadi, kamu boleh guna cara yang kaedah pertama ataupun guna kaedah yang kedua. Kamu tolakkan 5/8 tolak 1/8. 5 tolak 8 sama dengan 4 tadi kan? Boleh? Faham? Okey. Untuk tambah pecahan, cikgu akan masukkan hari ni penyebutnya sama sahaja. Kalau kamu perasan. Betul? Jadi, kelas akan datang, cikgu akan tunjukkan cara apabila tambah yang penyebutnya lain pula. Tapi, cikgu akan bukan tunjuk hari ni lah, cikgu akan sambung kepada kelas yang seterusnya. Okey, boleh? Okey. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.